Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dihormati Tuan Imam, pengurusi surau dan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang Isya berjemaah, diikuti dengan sembahyang sunat tarawih berjemaah, dan juga diikuti dengan sembahyang witir berjemaah. Dan insyaAllah kita duduk sekejap dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insyaAllah kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi ril jannah farta'u." Qalu wa ma ril jannah? Qala majalisul ilmi. Yang bermaksud apabila kamu lalu di suatu taman syurga, singgahlah, duduklah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia itu taman syurga? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalisul ilmi, majlis ilmu, ataupun majlis zikrullah, majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia alhamdulillah kesempatan juga pada malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk salah satu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman syurga. Jadi semua kita ni semuanya nak masuk syurga, cuma syarat untuk nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka atas dunia carilah taman syurga, iaitu majlis ilmu ataupun majlis zikrullah, majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis ilmu ni bukan kita saja malam ni, Nabi sebut malaikat melabuhkan sayapnya duduk dalam majlis ilmu. Malaikat turun bersusun-susun duduk dalam majlis ilmu, mendoakan keampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita kadang-kadang kita minta ampun, kadang-kadang ada kepentingan kita, tetapi malaikat hanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga Nabi beritahu ikan-ikan di lautan mendoakan keampunan terhadap Allah kepada kita. Bayangkan
Sebab kita tak dapat tidak, kita ni memang dah buat dosa. Cuma dosa-dosa yang kita buat ni tak nampak lah. Kalau nampak, saya pun tak mai malam ni, tuan-tuan pun tak mai malam ni, malu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan dosa-dosa kita tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita satu hari lagi ni, supaya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita minta ampun dengan hamba, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi sebut, hamba-hamba yang buat dosa waktu siang, Allah tunggu di waktu petang nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu petang, Allah tunggu di waktu siang nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Maka Allah sebenarnya duk tunggu nak mengampunkan dosa hamba-hambanya yang benar-benar nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dosa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buka. Tetapi di akhirat besok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengaitkan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tunjuk dosa-dosa. Ketika tu malu dah kita? Malu kita. Di mana kita duk sebut selalu. Tiap-tiap hari Jumaat kita duk baca selalu dalam surah Alif Lam Mim Sajadah ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar, kata Allah, tunduk malu di hadapan Allah. Ketika tu mereka malu. Ketika tu mereka malu lah. Kadang-kadang kita tak rasa malu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi bagi peluang. Sehingga bila? Sehingga nyawa kita sampaikan halqam. Sehingga nyawa kita sampaikan ghalgharah ni, sampai tani Allah bagi peluang. Dosa banyak mana sekalipun, kalau kita benar-benar minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tetapi di akhirat besok, kata Allah, kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar, mereka tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kata apa? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah tengok dah, ya Allah. Kami dah lihat dah, ya Allah. Farja'na, kembalilah kami, ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal saleh. Inna muqinun, kami dah yakin. Agak-agak ketika tu boleh naik dah untuk nak beribadah. Ketika tu menyesal dah, lambat dah, tak boleh naik dah. Ketika mana kita berpindah masuk kepada alam barzah, tak boleh nak naik dah. Sebagaimana kita duk sebut selalu, macam mak kita beranak, boleh tak kita masuk dalam perut mak kita balik? Tak boleh lah. Mak kita beranak kita memang tak boleh lah nak masuk dalam perut mak kita balik. Kita balik jumpa mak kita, mak awak, saya nak masuk dalam perut mak balik. Mak kita kata, hang ni minum yak ketum kot mat. Tak boleh nak masuk dah. Sama jugalah kita berpindah masuk di alam barzah, tak boleh nak naik dah. Maksudnya nak buat apa pun sebelum nyawa kita sampaikan halqam, kalgharah, hitung tambah-tambah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi bagi peluang pada kita. Dah dapat sempat untuk masuk kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi pilih kita lagi masuk pada bulan Ramadan, yang bulan Ramadan di dalamnya penuh keberkatan, penuh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, buat sedikit diganjarkan dengan berganda-ganda. Buat yang sunnah diganjarkan macam kita buat yang fardu. Buat yang fardu digandakan menjadi 70 kali fardu. Bayangkan kita
semayang subuh tadi, kita semayang zuhur tadi, kita semayang asar, kita semayang isyak, semayang maghrib, itu olah-olah sekali kita buat digandakan menjadi 70 kali. Umur kita pendek tetapi amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak banding dengan umat-umat terdahulu tak boleh sama. Walaupun umur depa tu ratus tahun. Ada riwayat para anbiya sebelum ni kadang-kadang balik umur 120 tahun, balik 120 tahun. Kita 220 tahun tu nyanyuk kan tak ada dah. Kira 90 100 pun jarang. Piramid kata kadang-kadang nak jumpa dah, tak ada dah. Umat terdahulu 1000 tahun. Nabi Nuh pun 1000 tahun lebih. Dakwah dia saja pun 950 dakwah dia. Bukan dakwah macam kita sejam tengah jam. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam Allah sebut 950 tahun. Lailan wa nahara, malam dan siang dakwah. Banyak amalan, banyak masa yang Allah SWT bagi. Tetapi nak banding dengan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata umur umatku 60-70. Jadi kita muhasabah, saya masuk tahun ni 50. Kalau 60 kan 10 tahun lagi lah. Kalau 60, kadang-kadang tak sampai 60 tu mati, tak mestinya tua, mesti tak mestinya sakit. Kadang-kadang hak sihat wal afiat pun mati, kadang-kadang tak sampai 60 pun mati. Tapi kebanyakan umat Nabi Muhammad, Nabi kata umur umatku 60-70. Jadi kita muhasabah diri, aku ni umur berapa dah. Jadi kalau umur 70, maksudnya lebih tu Allah bagi subsidi lebih sikit lah. Maksudnya kalau main bola, masa-masa tambahan lah. Masa tambahan agak-agak kita main ke main sungguh-sungguh? Main sungguh-sungguh. Kita pulung sungguh-sungguh sebab kita nak dapat kemenangan. Sebab hidup dunia ni, kita mati awal kan, mati lama kan, hakikat semuanya kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup buat selama-lamanya di akhirat esok dia. Dunia hanya tempat untuk kita ambil bekalan sahaja. Dunia tempat untuk kita beramal sahaja. Hakikat kehidupan yang sebenar kita ialah kehidupan akhirat esok dia. Mati malam ni, bermulalah kehidupan akhirat. Sama ada bahagia kita ataupun sengsara kita. Kita nak tahu bahagia tak bahagia, tepuk dada, tanyalah iman kita. Kita lah ni ikut tak perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata hukum-hukum adalah ketentuan daripada Allah. Siapa yang taat perintah Allah, siapa yang taat perintah Rasul, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar. Tapi ingat kata Allah bagi amaran. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingkar kepada perintah Allah, siapa yang ingkar kepada perintah Rasulnya, menghalangi ketentuannya, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ni Allah bagi siap-siap, tahu siap-siap. Walaupun syurga neraka tu hak milik Allah Taala, yang Allah Subhanahu wa taala boleh tentu kita sama ada syurga neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala dah beritahu dalam Al-Quran, orang yang buat sedemikian-demikian balasannya demikian-demikian. Orang yang buat kejahatan demikian-demikian, maka balasannya demikian-demikian. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau kita melakukan dosa-dosa, maka kita juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Untuk umat Nabi Muhammad yang seringan siksa lah, maksudnya letakkan bara api di bawah tapak kaki,
melegak otak. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu pun kita tak mampu untuk kita hadapi. Yang Nabi sebut 1/70 azab Allah Subhanahu Wa Taala. Api kita 69 lagi azab Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan untuk kita di akhirat esok. Mampu tak? Mampu tak mampu? Balik rumah cuba dulu, terai dulu api atas dunia. Kalau kita berani nak ingkar perintah Allah, berani nak tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berani nak buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, cuba dulu api atas dunia. Balik rumah sekali lagi ni, masuk dapur, buka dapur gas, ambil kursi, dek atas kursi, duduk atas dapur gas tu. Boleh tak agak-agak? Tak boleh tak? Kalau kita sanggup, cuba tengoklah api dunia dulu. Kalau kita sanggup, persilakan. Ataupun boleh juga, kata Ibrahim bin Am, boleh kalau kamu tak mau buat perintah Allah, boleh dengan syarat keluar daripada bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kamu tak mau sembahyang, tak mau puasa, tak mau buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada bumi Allah Subhanahu Wa Taala, duduk bumi kita sendiri. Ada tak bumi kita sendiri? Tak ada. Tu ustaz tu, tanah tu nama saya, rumah tu nama saya, kereta tu nama saya, nama atas dunia sahaja. Masuk saja alam barzakh tak ada nama dah. Macam saya sebut selalulah dalam kuliah-kuliah sebelum ni, ketika mana seekor anak ayam tanya kepada ibu ayam, ceritalah, bukan betul pun, ayam mana boleh bercakap, cerita sebagai pengajaran buat kita. Anak ayam tanya kepada ibu ayam, wahai ibuku, kenapa kita atas dunia hanya satu nama sahaja ayam, sedangkan manusia banyak nama dia. Pasal tak nama kita banyak? Dalam surah kita banyak malam ni pun banyak nama. Ada 100 orang, 100 nama kita. Tapi ayam, lalulah satu trailer ayam, orang akan panggil apa? Tu lori ayam tu, ayam saja. Walaupun dalam tu 1000 ayam, puluh 1000 ayam, orang panggil lori ayam. Wahai ibuku, kenapa kita atas dunia ni satu nama sedangkan manusia tu banyak nama dia. Mak ayam kata, wahai anakku, kita ni wahai anakku, masa hidup kita satu nama, nanti kita mati besok banyak nama kita. Pasal tak ayam setelah dia mati, setelah dia sembelih, banyak nama dia. Ayam masak kicap, ayam masak merah, ayam KFC, ayam tanduri, ayam bakar, ayam macam-macam ayam. Nasi ayam, macam-macam nama ayam. Tapi manusia masa hidup banyak namanya, ketika mati hanya satu nama sahaja, iaitu mayat. Mayat orang panggil mayat. Orang main ziarah kita, orang tanya mana mayat, dia kata mayat duduk dalam bilik. Dia kata mayat duduk hospital lagi, sekejap lagi balik. Tu nak bab kata kita dunia atas banyak nama, mati sahaja pada hari ni nama kita satu nama sahaja, iaitu mayat. Tapi ayam masa hidupnya banyak satu nama, matinya hari ni bertukar nama. Ayam masak merah, ayam goreng, ayam percik, ayam masak kicap, ayam panggang, banyak ayam. Tu kita mati satu nama, iaitu mayat. Tak ada apa kita, tinggal harta kekayaan, tak bawa balik. 3 benda Nabi kata ikut ke kubur. Harta akan ikut, keluarga akan ikut, dan amalan akan ikut. 2 balik, BMW dia balik, Mercedes-Benz dia balik, kancil dia balik, wajah dia balik. Dia pun tak naik BMW dia pun naik van mayat. Kalau belah kampung saya, belah Baling tu orang Musong orang Musong kereta pun tak naik. Tak naik kereta pun, tinggal keluarga balik tak ada tunggu pun. Kalau nak teriak pun masa mana? Masa orang nak tutup muka tu lakuk, dia pun nak teriak sat. Terima kata mai kami nak tutup muka dah ni. Masa itulah anak dia teriak sat. Masa itulah bini dia teriak sat. Abang janji sehidup semati, tapi abang pi dulu. Siapalah nak jaga yang ni? Tu imam kata saya ada. Tinggal tuan-tuan.
Tak bawa apa tuan-tuan. Balik dengan 3 helai kain putih orang lelaki. Kaya-kaya pun 3 helai tinggal semua. Malam ni kita terketak nak masuk tabung. Pegang duit, ada RM1, ada 10, ada 20, ada 50, ada 100, agak-agak yang mana kita nak pegang bawah. Pegang-pegang terkena hak 100. Dalam bank ada 100,000. Pegang-pegang kena 100 angkat naik, nak buh malu dah, pengusi duk tengok, buh juga dalam tabung. Balik-balik meninggal. Hak mana agak-agak kita buat? Yang 100 itu nasiblah kita terpegang hak 100. Kalau kita terpegang hak RM1, hak RM1 itulah yang akan kita buat balik. Hak 100,000 dalam bank, agak-agak anak kita ketak dah masuk tabung. Kalau kita pun ketak, anak kita lagi ketak. Nampak wai suku no. Wai suku nampak gaya lepas tu. Kita tak ada bekalan. Hak kita masuk tabung, itulah bekalan kita. Itulah saham kita yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Yang lain tinggal sebagai harta pusaka, akan faraikan harta kita. Lepas tu kita balik, hanya kita nak bawa amalan, ialah amalan-amalan kita. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi peluang pada kita masuk bulan Ramadan ni, rebut peluang sesaat yang berlalu. Maka kita gunakan masa-masa untuk apa? Bukan hanya kita tak bukan puasa, bukan hanya tak makan dan minum, kita puasa segala-galanya. Kita tak mau puasa awam-awam, hanya tak makan dan tak minum sahaja, tetapi mulut tak berpuasa, mata tak berpuasa, telinga tak puasa, hati tak puasa. Jadi kita tak mau, seperti mana Nabi sebut, berapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa, tetapi apa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Ataupun kita tak mau termasuk dalam doa Jibril alaihissalam, ketika mana Jibril nak naik khutbah, tiap-tiap tangga Nabi ucap amin, amin, amin. Turun daripada khutbah, sahabat tanya Rasulullah, kenapa ucap amin, amin, amin? Nabi beritahu, salah satu daripada amin tu Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat, Nabi beritahu dekat kita umat Nabi Muhammad SAW, datang kepadaku Jibril alaihissalam doa. Apa doa Jibril? Salah satu doa Jibril, celakalah di kalangan umatmu yang apabila masuk Ramadan, habis Ramadan, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosanya. Masuk Ramadan, habis Ramadan tak ampun. Tu kita nak tanya iman kita. Kita ni masuk Ramadan ni, kita suka ke tak suka? Setengah orang tak suka. Ini termasuk orang yang celaka lah. Masuk Ramadan, keluar Ramadan tak dapat keampunan. Ataupun masuk Ramadan kau tak masuk, kan sama bagi dia. Bagi dia sama. Ramadan kau tak Ramadan kau sama. Ini juga termasuk dalam kecelakaan. Kita nak masuk Ramadan, kita nak rasa seronok, kita nak rasa bertuah, kerana di sana ada janji-janji Allah Ta'ala. Kita nak inilah Ramadan kita, dan kesudahan Ramadan juga kita nak mendapat keampunan daripada Allah, dan kesudahan Ramadan juga kita nak, di mana Allah Subhanahu Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu pangkat yang tinggi, satu kedudukan yang tinggi, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu la'allakum tattaqun. Kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah Taala, bukan benda yang halal sahaja, la benda yang halal, benda yang boleh kita makan, benda yang kita boleh minum, benda yang kita boleh bersama dengan isteri kita. Allah larang sekejap di waktu siang. Orang yang beriman akan berkata sami'na wa ata'na. Boleh tak makan sebelum ni kita makan nasi kandar, 3 hari 3 pinggan kita makan, la sebiji pun kita tak makan dah. Perasan tak? La sebelum puasa ni 3 pinggan kita makan nasi di waktu siang. Air tu 1 jug kita minum sehari waktu siang. Masuk Ramadan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala larang, sebiji pun kita tak makan. Walaupun mai orang besar mai tempat kita ni, hari ni saya syorkan pukul 12 makan nasi, makan tak? Tak makan.
Walaupun dia tu orang besar sekalipun, kita takkan ikut sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebiji pun kita tak makan. Bukan sebiji, tuan-tuan. Sebagai contohlah, lepas kita sahur, kita tak sahur, sekali lagi nak semayang subuh, tengah duk semayang, keluar, bukan sebiji. Biji tu pecah sampai 4 dah nasi. Masuk lagi kita, pecah 4 dah. Telan dah nasi tu? Tak telan. Sebab kita ikut perintah Allah Subhanahu Taala, walaupun benda tu halal sebelum ni. Bayangkan lepas Ramadan, benda yang diharam memang diharam oleh Allah, lagi-lagilah kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya ingat cukup dah. Ada tu pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan Ramadan pada tahun ni, ni tahun maksudnya tahun ni kira tahun boleh kita sembahyang tarawih lah. Sebelum ni tu kita tahun ni kita tak ada risau sangatlah. Kalau imam tak main pun tak ada risau. Bapa kita pakat-pakat tu imam dah sebelum ni. Hak raya ni pun samalah. Kalau tak khatib tak main tu pun tak, orang tak baca khutbah tak main pun tak ada risau dah. Masing-masing dia ada pengalaman dia dengan pegang senapang pun ada. Khutbah pegang senapang. Pegang pedang pun ada. Pegang penyapu pun ada. Macam-macam duk baca khutbah. InsyaAllah jangan duk risau dah tu. Pengalaman kita pada tahun sudah. Di tahun ni alhamdulillah kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, dapat melaksanakan sembahyang tarawih. Kalau boleh, mudah-mudahan kita dengan kita ikut SOP yang telah ditetapkan, mudah-mudahan pada masa yang sama kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ujian-ujian yang menimpa kita dan seluruh umat Islam seluruh dunia. Mudahan kita sebagai ujian, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba-hambanya. Allah uji kita, Allah nak naikkan pangkat kita, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala-pahala kat kita. Saya ingat cukup dah keadaan tu pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan diri sendiri saya mohon maaf. Sekiranya ada terkasar bahasa, terguris bicara, mudah-mudahan insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Sama-sama kita tangguh tazkirah kita pada malam ni dengan tasbih, kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihnahu fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, sama dosa kecil ataupun dosa besar ya Allah, sama dosa yang diketahui ataupun dosa yang tidak diketahui ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua kami ya Allah, kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa sahabat-sahabat kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, rezekikan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar ya Allah pada tahun ni ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, rezekikan kami pada malam Qadar ya Allah pada tahun ni ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, rezekikan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakit ni ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakit ni ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakit ni ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.